Lepas tu bapak saya dengar bapak saya marah abang saya. Tu lah kau, belagak sangat yang pergi marah benda tu. Kenapa? Memandai halau benda tu. Kenapa kau ni? Kau tengok tak apa yang jadi dekat adik-adik kau ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya, diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya, ya. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya, anda janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadinya, tanpa membuang masa, kali ini KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan rumah sewa. Yang ini rumah sewa part yang keempat. Okey, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, untuk kisah yang pertama ni, kali ni kisah rumah sewa ni berkisar dekat dapur macam tu. Okey, kita terus dengan kisah dia. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ni asal Selangor, okey? Dan saya nak cerita pasal kisah rumah sewa yang saya stay dengan family saya. Alkisahnya bulan Januari tahun 2019 macam tu. Ayah saya ni buat renovation rumah, tapi more pada buat rumah barulah sebenarnya kata dia. Sebab memang dia kasih roboh satu rumah ni terus. Jadinya, kami satu family ni carilah satu rumah sewa yang dekat-dekat je dengan area rumah kami. Sebab malas nak cari yang jauh-jauh. Jadi cari, kami pun jumpalah satu rumah sewa. Kiranya jarak rumah sewa ni dengan rumah kami ni 1 kilometer lah, lebih kurang macam tu. Dan rumah ni kecil je sebenarnya. Rumah ni rumah 2 bilik. Yang kalau keluar daripada bilik ni terus pergi ruang tamu. Dan dapur dengan ruang tamu ni jaraknya setapak je. Jadinya kecil lah untuk kami yang adik-beradiknya ataupun keluarga kami ni lebih kurang 10 orang dalam tu. Tapi sebab fikir nak duduk kejap je dan bapak saya pun waktu tu bersetujulah dan sewa sampai bulan 4. Sebab dianggarkan rumah kami ni akan siap dalam jangka masa lebih kurang macam tu lah. Okey, gangguan semua ni yang mula saya perasan gangguan bukan bunyi guli-guli bagai tu tau. Tapi gangguan ni bermula dengan bau hanyir dekat dapur. Bau hanyir darah tau. Dan awalnya saya syak adik saya lah yang sedang datang bulan tak basuh bersih-bersih. Yalah, kesian dia kena marah dengan kami sekeluarga waktu tu. Tapi time orang lain pula datang bulan, bau tu still ada tau. Dan bila time orang tak datang bulan pun, still bau tu masih ada, kuat dan pekat bau dia. Tapi kami tak layan sangat sebab bau tu dekat dapur je. Dan keduanya, bahangnya dekat area dapur tu memang terasa sangat. Korang bayangkan kalau korang daripada dapur menapak je ke ruang tamu terus jadi sejuk. Yang bagi saya sangat-sangatlah tak logik sebab jarak dia cuma selangkah je. Jadi kami memang tak suka sangat pergi dapur waktu tu. Melainkan kalau pergi dapur ni untuk nak masak-masak ke, nak mandi-mandi ke apa semua tu lah yang aktiviti yang berada dekat dapur. Dan ketiganya lah makanan yang kami simpan dekat dapur ni cepat basi. Tapi kalau simpan dekat ruang tamu, elok pula. Tahan lama pula kan. Dari malam sampai ke pagi, esok pun masih lagi elok lagi makanan-makanan ni lah. Telur pun cepat busuk, barang-barang masakan pun cepat rosak walaupun belum sampai tarikh luput. Dan gangguan makin lama makin teruk. Makin lama makin teruk. Bila abang kami yang sudah berkahwin ni, dia tak duduk sekali dengan kita orang. Datang singgah ke rumah kami untuk nak tengok-tengok kita orang lah kat rumah. Dia teringin nak makan laksa mak saya buat ni. Jadinya balik kerja tu singgah jap rumah sewa kita orang ni sebab dia nak tapau laksa tu nak bawa balik rumah dia. Okey.
Yang jenis abang saya pula ni, ada sedikit info lah pasal abang saya. Abang saya ni dia jenis macam boleh nampak-nampak lah. Dia boleh kata hijab dia terbuka lah Jadi masuk je rumah kami, dia terus meluru ke dapur lah. Bila dia meluru ke dapur, yelah cadangnya dia nak jumpa mak dekat dapur tu, nak apa? Nak ambil, nak tapau laksa tu lah, nak bawa balik rumah dia kan. Dia pergi ke dapur tu terus marah-marah tau. Dia bising-bising kat dapur tu, mak saya tak ada Dia terus marah-marah, dia bising-bising, suruh benda tu keluar tau. Kau buat apa kat sini? Kau keluar sekarang. Jangan kacau keluarga aku. Lebih kurang macam tu lah. Abang saya marah pada benda Allah yang dia nampak tu waktu tu. Lepas tu, dia keluar daripada dapur, salam-salam mak saya dan ambil laksa dia. Lepas tu, terus balik meninggalkan kami waktu tu. Terpinga-pinga dah. Kenapa pula lah abang saya waktu tu kan? Dan di sinilah silapnya sebenarnya. Abang saya ni dia memang boleh nampak. Memang kita orang tahu daripada kecil, dia memang ada macam sikit kelebihan lah. Dia memang boleh nampak-nampak benda macam ni. Tapi ni dia baran sekali dengan package bebal pun ada kan. Suka tunjuk hebat dan akhirnya terkena kami sekeluarga lah. Dan gangguan berat mula berlaku tau. Satu malam tu adik saya yang kedua ni last tengok TV sampai lewat malam kata dia. Okay, TV ni kami letak dekat sebelah pintu gerbang atau sebelah pintu lah untuk nak masuk ke dapur tu kan. Okay, korang bayangkan Okay, dekat pintu gerbang nak masuk ke dapur tu, kita orang ada letak langsir tau sebagai penghadang antara ruang tamu nak ke dapur tu. Okay, tengah best kan, dia tengah tengok TV, tengah layan-layan movie dekat TV tu, tiba-tiba langsir tu macam berkibas tau. Macam berkibas, macam kena tiup angin macam tu. Jadinya dia pun malah nak layan kan. Dia biarkan je lah. Sebab fikirkan yang itu adalah angin daripada kipas. Kibas punya kibas. Dan kain tu macam terselak lah macam tu kan. Langsir tu terselak. Dia ternampak tau. Macam sekilas pandang je macam tu, ada bayang dekat dapur tu. Yelah, dapur kan gelap. Kami pula waktu tu tutup lampu. Jadi dia cuba fokuskan mata dia ni untuk nak nampak apa benda kan. Kalau mata kita ni, kalau kita fokus lama-lama dalam gelap pun kita boleh nampak tau sebenarnya. Okey. Baru dia perasan tau. Dia nampak apa tau kat dapur. Dia nampak macam ada satu kepala ni terapung-apung. Dengan mata benda Allah tu tepat bertentangan dengan mata dia waktu tu. Jadi apa lagi, dia berlarilah dia masuk bilik, tinggalkan TV tu on je waktu tu. Yang membuatkan mak saya ni bebel marah pada pagi harinya sebab TV tu daripada malam tadi sampai ke pagi ni tak tutup. Okey, kisah kedua pula daripada mak saya, kata dia. Mak saya ni dia ada penyakit kencing manis. Jadinya setiap malam dia akan bangun. Orang kencing manis ni dia memang tabiat dia memang malam-malam dia akan selalu pergi ke tandas. Dia mesti akan pergi ke tandas. Jadinya setiap malam dia akan bangun untuk ke tandas lah. Jadinya malam tu mak saya terbangun dalam pukul 3 suku pagi macam tu. Tengah lalu nak menuju ke dapur tu, mak saya terasa ada orang pegang kaki dia tahu. Sekali tengok adik saya yang bongsu ni nak terkencing juga. Jadinya nak berteman lah pergi ke dapur tu dengan mak saya kan. Dan lepas mak saya ni dah settlekan masalah dunia dia, adik saya pula masuk tau. Nak dijadikan cerita lah. Sebab adik saya ni memang dia penakut yang amat. Memang penakut pahit punya tau. Jadi dia asyik tanyalah, yang mak saya ni ada dekat luar ke tak? Ada dekat luar ke tak? Sampai penat lah mak saya ni nak menjawab. Yalah, mak saya ni selalu cerita dekat dia. Yang cerita pasal hantu dah ke belum? Kata dia macam tu kan. Sebab nak suruh dia buang air dulu sebelum tidur. Sebabnya adik saya ni dia selalu, orang kata, kencing malam. Okey. Walhal dah besar dah, bukannya budak kecil lagi. Dah umur 7 tahun. Jadinya adik saya tanya sekali lagi. Adik saya tanya macam ni tau. Mak ada luar tak? Mak ada luar tak? Mak saya cakap, ada. Okey. Lepas tu, tak lama lagi, sekejap lagi, dia tanya lagi. Mak? Oh, Mak ada kat luar tak? Ada. Lepas tu, kali ketiga, dia tanya lagi tau. Mak? Oh, Mak? Ada. Bila adik saya dengar jawapan macam tu, dia tak dengar tau suara mak saya jawab ada waktu tu. Dia cuma dengar macam tu je. Tapi bunyi tu macam betul-betul dekat sebelah telinga dia tau. Memanglah. Hara dia kejap jam malam tu. Dengan selamba dia, adik saya buka pintu semata-mata nak tengok mak saya ni ada ke tak. Sebab dia dengar yang mak saya cakap tak ada tadi kan. Dan mak saya pun terkejut lah waktu tu. Lepas pastikan yang mak saya ada, dia pun sambung lah dengan hajat dia. Dan esok paginya, mak saya bebel-bebel kat dia sebab tidur tu kencing malam tau. Malam tadi kan dah pergi tandas. Kenapa kencing lagi atas katil? Bila lah nak besar kau ni?
Bila masa pula orang pergi tandas, mak? Balas adik saya. Jadinya mak tu ni mak saya dah terdiam tau. Sebab bila fikir balik malam tu lah, adik saya tidur dalam bilik, bukan dekat ruang tamu. Jadinya, siapa yang teman mak saya malam tadi? Jadi anda semua fikirlah sendiri, okey? Okay, kisah yang ketiga pula. Untuk kisah yang ketiga ni, okey. Saya dengan adik saya yang ketiga ni adalah orang yang terakhir tau dalam bilik malam tu. Tiba-tiba kecoh tau dengannya dekat luar bilik tu. Macam bunyi muzik orang main wayang kulit tu tau. Ciknya waktu ni kami berpandangan serentak tau. Tapi kami anggap bunyi tu mungkinlah daripada TV je. Jadi kita orang pun biarkan je. Tapi makin dibiar, bunyi tu makin kuat tau. Jadi adik saya bangunlah nak keluar untuk nak tengok apa benda bunyi tu datang daripada mana tau. Siapa pula yang pekak sangat sampai tengok TV kuat-kuat sangat malam ni kan. Dan bila buka pintu tu, tombol pintu tu tak boleh nak pusing langsung tau. Macam ada orang tahan daripada luar. Dan saya pun bangunlah. Orang kata nak tolong adik saya untuk nak buka pintu waktu ni. Tetap tak boleh nak buka. Jadinya kami fikir waktu tu malaslah nak layan kan. Sebab fikir mungkin adik-beradik kita orang je yang saja nak menyakat kita orang dan sambung main telefon balik semula. Dan secara tiba-tibalah bunyi muzik tadi berubah tau. Jadi suara orang ketawa. Bila dengar macam tu, lagilah menguatkan teori saya yang mengatakan ni adik-beradik saya sajanya nak menyakat kita orang berdua. Dan time ni adik saya dah tak sedap hati tau sebenarnya. Sebab suara ketawa tu, dia punya suara tu lain macam, bergema dia lain macam tau. Dan saya dengan bebalnya pergi cakap tau. Gelak lah. Aku tampar sampai terkeluar biji mata kau nanti baru tahu. Dan waktu tu tiba-tiba pintu yang tadinya macam terkunci tu terbuka sendiri guys. Dan kami nampak abang kami yang dah kahwin tu tanpa biji mata. Dia cakap apa tau? Kau ni tampar aku kuat sangat sampai terkeluar mata aku. Sambil ditunjukkan biji mata dia tu ke arah kami. Terus saya tutup pintu tu dan penjerit minta tolong tau. Dan adik saya yang kat sebelah ni pun sama waktu tu dah menggigil-gigil. Dan lepas tu saya dah tak ingat apa dah. Yang saya tahu saya bangun dan terjaga dekat ruang tamu je. Dengan adik saya yang kat sebelah saya ni yang masih belum sedar lagi. Dengan semua adik keluarga saya ni, dengan abang saya yang dah kahwin tu pun ada sekali kat situ. Dan saya terkejut dan bangun terus. Saya peluk mak saya sebab takut sangat waktu tu. Memang trauma lah. Lepas tu bapak saya dengar bapak saya marah abang saya. Tu lah kau, belagak sangat yang pergi marah benda tu. Kenapa? Memandai halau benda tu. Kenapa kau ni? Kau tengok tak apa yang jadi dekat adik-adik kau ni? Ni bapak saya marahkan abang saya tu lah kan. Sebenarnya lah bapak saya ni memang dah tahu dah. Benda alah tu memang tinggal dekat dapur kan. Jadinya bapak saya ni minta dia supaya jangan kacau keluarga dia lah kan. Sebabnya nak halau memang tempat dia. Kan rumah dia tu kan. Yang kita orang ni cuma datang menumpang untuk menyewa kat situ sementara rumah kita orang buat. Sebab itulah makhluk ni cuma duduk dekat dapur je. Tapinya disebabkan abang saya yang memandai-mandai pergi halau dia. Jadinya benda alah tu marah lah. Dan kacau lah kami sekeluarga ni. Tapi benda ni pun pandai tau. Dia ni cuma akan kacau bila bapak saya tak dekat rumah je. Tapi bila bapak saya ada kat rumah, dia tak berani nak kacau. Jadinya disebabkan rasa bersalah tu lah, abang saya bagi kita orang semua ni tinggal dekat rumah dia. Sebab benda ni dah marah sangat dah waktu tu. Bapak saya ajak bincang pun dia dah tak nak dah. Orang kata tak nak berkompromi lagi dengan keluarga kami. Tapi waktu tu barang-barang kita orang semua tinggalkan dekat rumah tu je lah. Kami bawa apa-apa barang yang perlu saja. Dalam proses renovation rumah ni lah, kami pun minta lah kontraktor tu untuk siapkan bahagian dapur dulu supaya kami boleh balik semula untuk tinggal dekat rumah kami sementara mereka siapkan bahagian depan rumah. Dan ini adalah kisah pembukaan Kisah Seram Malaysia pada kali ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang KSM sampaikan pada kali ini kan? Seronok tak cerita dia? Seram tak? Okey, jadi kalau seram, KSM masih lagi ada kisah berkenaan dengan rumah sewa. Jadi korang apa lagi? Stay tuned and enjoy. Okey, baik. Untuk kisah nombor 2,
rumah sewa baru dekat Kapar. Kita terus dengan kisah dia. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, pada penghujung tahun 2019 macam tu, saya dengan suami saya ni berpindah ke rumah sewa baru yang bagi kami lebih convenient lah kata dia. Sebab rumah ni dekat je dengan tempat kerja. Yang lagi bestnya, kita orang ni jadi orang pertama yang duduk dekat rumah sewa tu sebab rumah sewa tu baru siap. Jadinya nak dijadikan cerita lah dalam lebih kurang sebulan lah macam tu. Kita orang tak dapat teruk tau. Kita orang tak dapat terus tau duduk dekat rumah sewa tu. Sebabnya TNB masih belum masukkan elektrik. Waktu ni kita orang cuma simpan barang-barang je lah. Letak dulu barang-barang kita orang dekat rumah tu. Penuhkan dulu rumah tu. Dan lepas sebulan barulah kita orang ni pindah masuk ke rumah tu. Dan memulakan kehidupan kita orang. Okey. Memang salah kita orang lah sebenarnya kan. Masuk je, kita orang dapat je rumah tu dapat. Orang kata siap elektrik apa semua. Kita orang dah cuci-cuci apa semua. Cuci lebih kurang je. Tak ada buat bacaan Yasin. Tak ada buat kenduri doa selamat. Ataupun langsung tak azan setiap penjuru rumah pun. Kan? Langsung tak buat apa-apa pun. Terus masuk duduk macam biasa je. Macam tak ada apa-apa masalah. Jadinya bermulalah pengalaman kita orang diganggu. Paling teruk diganggu adalah saya lah. Sebabnya suami saya ni kerja shift. Jadinya saya kerap bersendirian lah dekat rumah ni. Dan gangguan tu mula dalam seminggu kita orang duduk kat rumah ni. Time tu saya OT sebab ada internal audit. Dan dalam lebih kurang 10 malam macam tu, saya sampailah rumah. Dan suami saya waktu ni kerja shift malam. Dan saya pun macam biasalah, parking kereta biasalah. Reverse kereta ni nak betulkan sikit parking kan. Nak adjust bagi parking cantik lah kiranya. Okey, walaupun hakikatnya tengah nak reverse tu, bunyi sensor ataupun bunyi reverse sensor tu bukan main kuat tau. Ting 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 ting, macam nak terlanggar benda dah kat belakang tu. Dan panik saya waktu tu. Dan saya tengok-tengok side mirror, clear, tak ada apa-apa. Tengok pandangan cermin pandang belakang pun clear. Lebih 3 kali tau saya reverse, still sensor tu bunyi ting 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 ting. Makin lama makin bising. Dan saya tak fikir apa dah masa tu kan. Mungkinlah dalam hati saya orang kata berusnuzon lah Mungkin sensor tu rosak agaknya waktu ni lah Jadi saya pun terus masuk rumah. Lepas dah siap mandi-mandi nak rehat-rehat lah kan, saya dengar tau bunyi angin kat luar tu kuat tau. Macam tu kan. Dan bunyi macam pasir tu dibaling. Dalam hati ni, alamak, ada apa benda ke ni kan. Tapi waktu ni masih lagi berhusnuzon tau. Mesti saya dalam hati mungkinlah angin kuat sangat kot. Still tak nak fikir benda-benda gaib ni tau. Takut terbawa-bawa pula dalam mimpi nanti kan. Siap terdengar tau waktu ni kat lantai tu macam bunyi benda diseret-seret. Dan macam bunyi kaki budak-budak berlari-lari tau kat luar. Dan saya paksa juga pejam mata ni sampai tertidur. Dan pagi tu time nak pergi kerja. Dekat depan rumah, pintu rumah saya ni penuh pasir tau kat depan rumah tu. Dan suami saya waktu ni balik pagi tu dia macam pelik tau. Sebab rumah-rumah jiran ni semua clear je. Bersih je lantai dia orang. Yang bersepah dengan pasir ni cuma rumah saya je. Dan jadinya saya pun ceritalah dekat encik suami saya ni. Dan kita orang waktu ni masih ni tak nak fikir pasal benda-benda halus ni tau. Cuma kita orang waktu ni cuma kerapkan bacaan surah Yasin lepas kita orang solat. Okey. Kali kedua saya kena ganggu. Dan waktu ni masih lagi suami saya shift malam lagi tau. Tengah sedap-sedap saya tidur ni, tiba-tiba saya terjaga. Allahu Akbar. Memang jelas tau depan mata saya makhluk tu lutsina dan makhluk tu selamba je jalan daripada arah dapur. Dia berjalan. Lepas tu masuk dalam bilik saya. Dia terus naik atas katil tau. Dia berdiri tegak je atas katil tu. Lepas tu dia pusing. Dia macam pusing 360 dia pusing keliling. Terus turun balik daripada katil saya. Lepas tu menunung. Dia jalan ke dapur rumah saya. Relax je macam tu kan. Dan hilang macam tu je tau. Dan time tu Masya Allah. Takutnya cuma Allah je lah yang tahu. Dan saya ni memang dah terpaku waktu tu. Terkaku. Mana taknya benda tu. Saya dekat atas katil waktu tu kan. Dah. Memang saya dah tak tahu nak cakap apa. Dah tak boleh nak bergerak dah waktu tu. Dan esoknya pergi kerja. Mata saya ni dah bengkak. Sebab malam tu memang tak dapat nak tidur. Okey lah. Dan seperti biasalah, saya cerita benda ni dekat suami saya. Dan gangguan seterusnya, saya waktu ni tertidur dekat ruang tamu, tengah layan-layan movie lah. Tengah tengok movie apa syok-syok kan. Siap tutup lampu kata kau kan. Siap tutup lampu dapur tamu ruang tamu ni. Untuk nak dapatkan orang kata feeling-feeling tengok wayang lah macam tu konon-kononnya. Dan waktu ni of course lah, masih sama lagi. Suami saya kerja shift malam.
Jadinya tengah saya tertidur tu macam biasalah, terjaga tiba-tiba. Tengah saya ni nak fokus-fokuskan biji mata saya ni, saya ternampak sesuatu bergerak dekat bilik store tu. Tak jauh daripada ruang tamu tau. Makhluk tu sikit-sikit tau, mula menunjukkan keadaan diri dia. Mula-mula bayang-bayang tau, nampak macam bayang-bayang gelap macam tu tau. Dan makin lama, makin membentuk macam seakan bentuk manusia yang membungkuk waktu tu. Dan masa tu saya dah berpeluh-peluh dah ni, dah memang menggeletar dah. Takut sampai macam nak rasa nak terkencing. Nak telan air liur pun memang dah tak tertelan dah. Dan mata saya pula ni, waktu tu boleh statik je. Fokus je tengok benda tu. Dah tak berkelip, tak boleh nak beralih ke tempat lain. Memang tak ada baca apa-apa ayat dah waktu ni dah. Dah tak ingat apa-apa pun time tu. Dan saya doa cepat-cepat lah, biarlah aku pengsan waktu ni kan. Tapi tak pengsan lah pula. Allahu Akbar. Lepas makhluk tu membungkuk tu, dia merangkak pula. Dan pergerakan dia ni memang pelik sangat-sangat tau. Sebab, yelah, bukan manusia kan. Dia ni macam merangkak, cara dia merangkak tu terbalik. Perut ke atas tau. Macam tu kan. Allahu Akbar. Saya takut sampai tertidur dalam keadaan duduk je saya malam tu. Dan kali ni kan, kita orang solat tau dekat setiap ruang rumah kita orang. Dan kerapkan lagi bacaan surah-surah Yasin ni. Dan saya pun setiap kali nak tidur, saya jadikan rutin. Baca Al-Fatihah dulu, baca 3 kul dan baca ayat kursi. Siap mandi air daun bidara lagi sebagai ihtiyar. Untuk takut kena, orang kata biar jangan kena, orang kata usik lagi lah. Dan kemuncak gangguannya, macam biasalah, waktu ni suami saya ni masih lagi kerja shift malam waktu tu. Dan setelah kena gangguan besar-besar dan juga kecil-kecilan, yang kecil saya tak cerita, yang ni saya cerita-cerita yang besar-besar je lah Jadinya saya agak takut setiap kali nak tidur ni. Jadinya malam tu, lepas dah get ready nak tidur tu, saya pun siap-siap lah pasang kuat-kuat surah Al-Baqarah dekat phone ni. Dan saya letakkan phone tu dekat sebelah kepala saya je. So dalam saya nak lena tu tau, pintu dapur saya ni bergerak kuat. Sampai saya terkejut tau. Terus saya terduduk waktu tu. Dengan suara jerit-jerit macam tu tau. Macam marah-marah tau. Menjerit-jerit daripada arah dapur tu. Nyaring sangat-sangat. Dan akhirnya suara perempuan halus, nyaring dan sayup-sayup je dengar. Dan waktu ni saya dah baring, berselimut sampai ke atas kepala. Memang menggigil-gigil dah. Dan saya pun tertidur dalam keadaan macam tu lah. Dalam saya tertidur tu lah, saya terdengar macam suara gelak. Suara ketawa halus je tau. Macam dan suara tu dekat betul tau. Dekat sebelah kepala saya je saya dengar. Dan sebelah kepala saya tu, kan ada telefon saya tu, dia macam berselang-seli. Macam dia ketawakan surah Al-Baqarah yang saya pasang dekat telefon saya waktu tu. Dan esok malamnya lah, lepas solat maghrib macam tu, terus kita orang shoot pergi pusat Darusshifa rawatan Islam tu lah kan, dekat Kota Kemuning. Kenapa kita orang pilih pergi tempat yang jauh ni? Sebabnya daripada Kapar sampai ke Kota Kemuning ni, sebab sepanjang jalan kami ni sesat. Tak jumpa jalan nak pergi Kota Kemuning. Tak jumpa pusat rawatan Darusshifa ni. Sampai je pusat rawatan Islam tu, dan dah cerita semuanya pada perawat tu pun rukyahkan saya. Dan siap bagi air mineral yang dah dirukyahkan sekali. Dan perawat tu pesan, saya kena mandi sebelum maghrib 3 hari berturut-turut dengan air yang dia bekalkan tu lah. Dan perawat tu juga pesan pada saya, lepas baca Al-Fatihah, 3 kul dan ayat kursi tu kena tadah tangan dan doa untuk lindungi diri. Lepas baca doa tu semua, terus hembus tiup dekat tapak tangan tu dan sapukan mula-mula daripada ubun-ubun ni sampailah ke hujung kaki. Dan lepas daripada tu adalah sedikit gangguan kecil-kecil. Dan Alhamdulillah tak ada lagi gangguan-gangguan yang teruk macam sebelum-sebelum ni. Dan kata perawat dekat pusat rawatan Islam tu, kata dia, lebih baik bacaan daripada kita sendiri berbanding dengan pasang ruqyah ataupun ayat-ayat ruqyah dekat telefon kita. Yalah, kan lebih mujarab dengan izin Allah. Dan pesan saya pada anda semua kan, pendengar KSM semua. Okey, pesan saya kata dia, tolonglah berhati-hati sebelum masuk ke rumah baru. Dan jangan pandang ringan pada gangguan-gangguannya. Okey, dan sekianlah perkongsian saya. Dan harap mana yang baik tu bolehlah anda semua menjadikan iktibar daripada kisah yang saya sampaikan ni. Okeylah, terima kasih pada anda semua yang sudi mendengar kisah seram Malaysia pada kali ini. Terima kasih pada yang dah sudi mendengar kisah ni sampai habis. Baiklah, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini kan, marilah kita mendengar sedikit pesan Ustaz.
Ada satu kisah menarik, riwayat yang dikaitkan dengan waktu Nabi Idris alaihi salam sedang duduk menjahit pakaian dia. Tiba-tiba datang seseorang. Sebenarnya yang datang tu bukan manusia, tetapi iblis, syaitan. Dia menyerupakan diri dia, dia menyamak diri dia jadi manusia. Jadi dia datang jumpa dengan Nabi Idris. Lalu dia bertanya, "Wahai Nabi Allah Idris, aku nak ajukan satu pertanyaan dan persoalan pada kamu." Lalu Nabi Idris kata, "Persilakan wahai saudaraku." Dia pun kata, "Bolehkah bumi yang sebesar-besar yang kita duduk sekarang ni, bumi yang sebesar-besar kita huni sekarang ni, boleh kedak Allah Subhanahu wa taala nak ambil bumi hak besar ni dan masukkan ke dalam lubang jarum kamu hak kecil tu?" Dia mari tanya soalan lagu tu. Lalu waktu tu Nabi Adam perasan dah siapa dia manusia dan laki-laki hak buat pertanyaan tu. Dia dah tahu yang tu bukan manusia tapi iblis. Lalu dia pura-pura tak dengar. Dia kata, "Sebenarnya aku ni kurang dengar. Boleh tak kamu dekat sikit, cakap tepi telinga aku soalan kamu balik?" Jadi bila kawan tu pergi dekat dengan telinga Nabi Idris ambil jarum tu, dia pun cucuk mata iblis tu. Kena mata tu, bukan kata iblis lah, kita pun meraung, kita pun menjerit. Lalu berlari pantaslah iblis meninggalkan Nabi Idris alaihi salam. Persoalan di sini ialah, kalau soalan tersebut bukan kata iblis, mana-mana insan, mana-mana manusia datang tanya kita, persoalan tersebut bukan hanya untuk membuat dia beriman pada Allah, atau soalan tersebut bukan nak menambah keimanan pada Allah, tetapi lebih kepada nak bagi was-was, lebih kepada nak meragukan pihak lain, maka tak perlu dan tak payah jawab. Nabi Idris alaihi salam ini juga adalah seorang nabi dan rasul yang suka beribadat dan menolong orang-orang miskin dan orang-orang susah. Beribadat dia macam mana? Dikatakan hampir setiap hari Nabi Idris alaihi salam ni berpuasa, dan sebelah malamnya dipenuhi dengan salat, ibadat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak cucu Qabil inilah yang hidup pada zaman Nabi Idris. Jadi kebanyakan mereka ini menetap di satu kawasan yang kita panggil sebagai Babylon kuno. Sinilah berlaku khilaf, pertentangan antara ulama-ulama tarikh dan ulama-ulama sejarah. Ada yang mengatakan Nabi Idris ni dilahirkan dan dibesarkan di Mesir. Ada ulama-ulama kumpulan yang kedua mengatakan Nabi Idris ni dilahirkan di Babylon, kemudian baru dia berpindah dan berhijrah ke bumi Mesir. Okey guys, sebarang silap, salah kata, tersasul bahasa daripada KSM haraplah diampunkan. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan KSM sendiri. Dan saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam ya.